Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan daripada karangan Al-Imam Al-Baihaqi dalam karangan beliau yang bertajuk Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang kita gunakan kitab ringkasan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah. Dan sekarang ini kita sudah berada pada cabang iman yang ke-19. Kita dah sebut banyak kali, maksud cabang iman itu ialah hasil daripada iman yang ada dalam hati kita itu. Apakah hasilnya? Apakah natijahnya yang kita boleh nilai pada diri kita? Dan juga perkara itu sendiri ialah perkara yang akan mengukuhkan lagi iman dalam hati kita. Dan yang ke-19 ini, sebagaimana yang kita dah baca pada pertemuan yang lepas, ialah memuliakan dan mengagungkan Al-Quran dalam diri kita. Memuliakan dan mengagungkan Al-Quran dengan cara mempelajarinya, membacanya dan memahaminya dan melaksanakan segala hukum hakamnya. Dan sebagaimana yang kita sebut pada pada kelas yang lepas, insya-Allah hari ini kita akan ambil sedikit petikan daripada rujukan yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Sirajuddin rahimahullah, yang membincangkan tentang Al-Quran secara khusus dan juga kelebihan Al-Quran. Jadi kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Kita niatkan kepada Tuan Pengarang dan juga kepada ayahanda beliau sebagaimana yang ditulis oleh beliau. Tuan Syekh mohon supaya pembaca kitabnya untuk sentiasa membacakan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada ayahanda beliau, dan juga kita niatkan sekali kepada beliau insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, kita dah baca sikit pada pertemuan yang lepas. Kita sebut antara amalan yang paling Allah kasih berdasarkan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda SAW, ialah al-muwadhabatu ala mutaba'atil khatamat. Kita berterusan untuk sentiasa menyusuli bacaan Quran itu sehingga khatam, dan kemudian lepas khatam kita baca balik. Yang ini adalah hubungan yang paling afdal dari sudut bacaan kita dengan kitabullah ni, dengan Al-Quran. Yang ni yang kata mutaba'atul khatamat itulah kita habis satu muka surat, kita tanda, esoknya kita sambung pula di muka surat yang kita berhenti itu. Kemudian kita tanda pula, mungkin lusa pula kita sambung lagi, dan berterusan begitu sehingga dah khatam. Dan bila dah khatam kita mula balik.
Yang ini disebut sebagai berturut-turutan dan berterusan dalam mendapatkan khatam, lalu dia menyambung semula selepas dia khatam. Yang ini kita dah sebut dah tentang hadis Sayyidina Ibn Abbas yang menceritakan ada seorang sahabat yang bertanya Rasulullah, apakah amalan yang ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dikasihi di sisi Allah? Rasul sebut orang yang dia apabila dia selesai membaca Quran, dia berhenti lalu dia menyambung semula pada tempat yang dia berhenti itu dan berterusan begitu sehingga akhir hayatnya. Itu yang pada kelas yang lepas. Hari ini kita sambung lagi. Tuan Syekh menyebut dan Tuan Syekh membawa hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawasanya membaca Al-Quran inilah afdalul ibadat. Hadis yang dibawa oleh Tuan Syekh adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidina An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawasanya Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati, seafdal-afdal ibadat umatku. Ini ibadat umatku yang paling afdal. Ini yang disebut paling afdal tuan-tuan, maksudnya yang paling banyak ganjaran pahalanya dan yang paling dikasihi oleh Allah. Itu semua masuk sekali tu. Kelebihan yang paling banyak dikasihi oleh Allah dan mendapat ganjaran daripada Allah yang paling besar dan paling banyak. Apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan sepakat Imam An-Nawawi sebut, sepakat para ulama bahawasanya membaca Al-Quran inilah zikir lidah, zikir ibadat lidah yang paling afdal. Quran paling afdal. Lepas pada itu barulah zikir-zikir yang lain. Tetapi kesemua zikir adalah pahala belaka, afdal belaka. Cuma yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, tilawatu kitabillah. Itu Rasulullah SAW sebut, mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Dan Tuan Syekh juga bawa beberapa riwayat yang lain, antaranya riwayat Imam Ad-Dailami daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya baginda Nabi SAW bersabda, a'badun nasi, orang yang paling beribadat pada Allah. Ini paling hamba yang paling hamba kepada Allah. A'bad, orang yang paling banyak beribadat pada Allah. Aktsaruhum tilawatan lil Quran, orang yang paling banyak baca Quran. Orang yang paling taat, orang yang paling beribadat pada Allah ni adalah orang yang paling banyak membaca Quran. Hadis ini mungkin kita boleh ambil faedah daripada hadis ini, ialah salah satu cara untuk memasukkan dan mengukuhkan sifat kehambaan dalam jiwa kita tu. Nak bagi kukuh jiwa kita ni hamba kepada Allah ni, salah satunya dengan membanyakkan membaca Al-Quran. InsyaAllah akan bersihlah hati kita itu dan akan berubahlah ataupun akan menjadilah hati seseorang itu hati yang mentaati dan beribadat pada Allah. Itu yang bahagian yang pertama dari segi kelebihan Quran itu kita sebut pada malam ni. Kemudiannya yang selalu kita sebut dalam bulan-bulan puasa, kita ulang juga baca, kita ulang juga sebut hadis ini tentang pembaca-pembaca Quran ini akan mendapat pahala hasanah, catatan pahala itu dengan satu huruf sebanyak satu hasanah, satu pahala. Dan satu hasanah itu akan digandakan menjadi 10. Yang ini tuan-tuan, Tuan Syekh kita sebut dengan jelas. Tuan Syekh kita ni seorang mufassir dan muhaddis. Tuan Syekh sebut jelas yang dapat pahala sekurang-kurangnya satu huruf 10 pahala ni tanpa faham ataupun dengan faham. Sebab yang disebut dalam hadis ni tentang pahala membaca, ini dia sebut dengan mulut dia, walaupun mungkin dia tak faham. Inilah kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada pembaca Quran. Sungguhlah ada orang juga sebut, dia kata kalau kita baca sekadar pahala. Saya nak sebut jugalah pandangan saya tuan. Kita sebut sekadar pahala tu, ucapan tu sebenarnya kurang tepat. Sebab apa tuan? Sebab pahala ni benda besar. Pahala ni benda besar.
Pahala inilah yang akan bawa pada redha Allah. Pahala inilah yang akan bawa kita selamat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita duk baca surah lazim tu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan tengok. Maksudnya apa tuan? Khairan, kebaikan ini di akhirat nanti walaupun sebesar zarah ada nilainya. Dan Rasulullah sebut dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu perkecil-kecilkan perkara baik, perkara ma'ruf, perkara yang boleh bawa ganjaran pahala pada kamu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya sekadar kamu berjumpa dengan kawan kamu, saudara kamu dengan wajah yang senyum. Rasulullah ajak prinsip jangan pandang rendah pada, jangan pandang kecil kebaikan. Maksudnya, kalau kata sebesar zarah pahala pun disuruh untuk kita ambil berat. Jadi ayat yang kata sekadar pahala tu kurang tepat, sebab pahala tu adalah antara yang kita nak capai, yang kita nak dapat. Tetapi tentu dengan maksud kalau kita baca dengan faham, tentulah lebih baik. Jadi yang kata 10 tu tuan-tuan adalah minimum. Sebab ganjaran amal ni Allah Ta'ala akan gandakan dengan kehendaknya, dengan tidak terhitung. Jadi orang yang baca Quran, dia sebut dengan lidahnya, dia baca satu huruf 10 hasanah walaupun tanpa faham. Itu amal soleh. Sekurang-kurangnya lidahnya digunakan untuk taat pada Allah. Sekurang-kurangnya lidahnya digunakan untuk baca kalam Allah. Itu satu kemuliaan. Kalau dia tengok budak-budak kan, budak kecil, tapi dia baca syair seorang penyair yang hebat. Ketika tu nilai budak itu, dia orang biasa, tapi bila dia bacakan syair yang ditulis oleh seorang sastrawan yang hebat, ketika tu nilai dia naik. Sebab dia membaca syair yang ditulis oleh seorang sastrawan yang hebat, walaupun dia bukan ada nilai. Tapi macam itulah juga tuan-tuan, tentulah jauh lebih mulia lidah kita ni. Kita hamba yang biasa, hamba yang berharap kepada rahmat dan keridhaan Allah, tapi kita isi lidah kita tu dengan menyebut kalam Allah. Tentulah kita punya darjat akan menjadi mulia, walaupun kita tidak faham. Itu sekurang-kurangnya 10 pahala. Dan orang yang baca dengan tadabbur dia faham. Orang yang baca dengan dia, orang kata apa, ada interaksi dengan ayat hasil daripada kefahaman. Jadi tentulah ganjaran pahalanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lepas tu Syekh kata apa? Yang mendapat 10 hasanah ni satu huruf, bifahmin atau bighairi fahmin, sama ada dia faham ataupun dia tak faham. Rahmatnya Allah Ta'ala pada hamba-hambanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah dalam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa qara'a baca harfan satu huruf min kitabillah daripada kitabullah, falahu bihi hasanatu, maka baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah itu adalah dengan gandaan 10. Maksudnya sekurang-kurangnya 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata pada kamu alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, akan tapi alif itu sendiri satu huruf. Walamu harf, dan lam itu pula satu huruf yang lain. Wa mimu harfun, dan mim itu pula satu huruf yang lain. Jadi kita baca alif lam mim, dah 30 hasanah, 30 pahala yang sudah masuk dalam catatan amal kita dengan keberkatan membaca kitabullah ini. Syekh kata, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Subaiduddin, dia kata dalilun ala anna man qara'a al-Quran walau bi ghairi fahmin falahu dzalikal ajrul mudha'af. Dalam hadis ini jelas sekali menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahawasanya orang yang baca Quran walaupun dia belum faham lagi, dia akan mendapat ganjaran 10 gandaan tadi bagi setiap huruf. Sebab apa?
Nanti tengok penghujaan tu Syekh. Li'anna aktsaran nasi yaqra'una alif lam mim wa la ya'rifuna ma'naha. Dalil yang saya bawa tuan, alif lam mim ni yang kita panggil fawatih as-suwar, pembukaan surah. Alif lam mim kaf ha ya ain sad ha mim. Surah-surah yang dimulakan dengan huruf ni tuan, bukan semua surah lah. Surah-surah yang bermula dengan ini. Tafsiran jumhur ulama tafsir ketika mentafsirkan yang ni, apa makna alif lam mim? Apa makna ha mim? Apa makna kaf ha ya ain sad? Apa makna dia? Tafsiran majoriti ulama-ulama tafsir menyebut Allahu a'lamu bi muradiha. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu maksudnya. Maknanya manusia tak tahu maksud dia apa. Sebab ini yang kata apa? Dia panggil al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputuslah, huruf yang disusun lalu membentuk. Dan membentuk itu tidak membentuk perkataan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Jadi tafsirnya apa? Tafsir disebut Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui akan makna kalimah itu. Maksudnya Rasulullah kata siapa-siapa yang baca alif lam mim, alif satu hasanah kali 10, lam juga kali 10 hasanah, mim juga kali 10 hasanah. Dan semua orang, majoriti orang yang baca adalah tak faham alif lam mim itu, menunjukkan kalau dia baca Quran tanpa faham pun dia akan dapat pahala yang gandaan 10 tadi. Jelas tak? Clear kan hujahan yang tuan saya sebut ni. Kita baca hadis saja kan, tapi tengok macam mana para ulama keluarkan kefahaman daripada hadis itu untuk menunjukkan bahawa membaca Quran walaupun belum faham lagi sudah mendapat ganjaran dan gandaan satu huruf 10 pahala lebih. Alhamdulillah. Eta faedah dan juga maklumat yang dikeluarkan dan dihuraikan oleh Tuan Syekh kita rahimahullah. Jadi Tuan Syekh bawa kalam Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata annal mazhab al-mukhtar, pendapat yang terpilih, pendapat yang benar, alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama, yang kita boleh berpegang daripada pendapat para ulama yang muktabar ini, anna qira'atul Quran afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal adhkar. Bahwasanya membaca Quran itu adalah lebih afdal daripada tasbih, daripada tahlil, daripada tahmid dan lain-lainnya daripada zikir. Quranlah yang paling tinggi. Jadi tuan-tuan, saya baca, tuan-tuan senang baca kan. Tapi bila kontrak kita nak buat sama-sama lah kan, kita usaha kan. Cuba tengok satu huruf 10 pahala paling kurang. Satu huruf 10 hasanah. Satu huruf 10 hasanah. Dan kita biasanya kalau kita baca, pastilah takkan jadi 1, 2, 3 huruf. Kalau kita baca 1/4 muka surat pun boleh jadi dah ada lebih kurang 100 huruf. Jadi 100 huruf yang dibaca tu sekurang-kurangnya kita dah dapat 1000 hasanah daripada bacaan kita itu tadi. Itulah orang-orang yang ahlul Quran ni dah lebih betapa tinggi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitu juga antara fadilat dan kelebihan bacaan Al-Quran ini, Tuan Syekh bawakan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dan komentar Tuan Syekh ini seorang muhaddis, dia seorang ahli hadis. Dia kata hadis ini riwayat Imam At-Tabarani bisanadin rijaluhu thiqatun, dengan sanad yang perawi-perawinya lah golongan yang boleh dipercayai. Maksudnya Tuan Syekh kita sendiri menghukumkan hadis ini sebagai ada asasnya dan ada, dia kata apa, ada sandarannya daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluh, barang siapa yang kasih, barang siapa yang suka untuk lihat dia dikasihi oleh Allah dan Rasulnya,
Barang siapa yang teringin, barang siapa yang nak Allah dan Rasulnya kasih pada dia, falyanzur, maka tengoklah. Tengok apa tuan? Maka tengoklah, fa in kana yuhibbul Qur'ana, sekiranya dia kasihkan Quran. Betul, maksud kasih ni kita dah sebut awal-awal tu. Salah satu maksud kasih ni ialah cenderung hati kita, terikat hati kita. Orang kata apa, mudah apa? Yang kita suka satu benda lah, kalau tak dapat tu kita teringat. Kalau kita lambat ataupun kita tinggal dan kita tak lupa, kita akan ingat, kita akan pastikan akan pergi balik. Macam orang suka makan sesuatu makanan lah, lepas 2-3 hari nak makan, dia akan teringat balik. Itu suka tu. Kalau suka yang sungguh-sungguh suka, lagilah tiap-tiap hari dia akan cari benda yang dia suka tu. Jadi Rasulullah kata apa? Fa in kana yuhibbul Qur'ana, sekiranya dia kasihkan Quran, fa huwa yuhibbullaha wa rasulah, maka itulah tanda dia kasihkan Allah dan Rasulnya. Maka itulah tanda dia kasihkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia kasih pada Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul juga akan kasih pada dia. Itu tuan, Quran itu menjadi asbab kepada kukuhnya kasih dalam hati kita terhadap Allah dan Rasul, dan akan membawa kepada kasih Allah kepada kita juga, orang-orang yang membaca Al-Quran itu tadi. Kemudian Tuan Syekh bawa pula hadis yang menunjukkan kelebihan orang-orang yang membaca Quran. Salah satu kelebihan kita membaca Al-Quran ini, Tuan Syekh sebut al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran tahduruhul malaikah wa yattasi'u ala ahli. Rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Quran. Maksudnya dalam rumah tu, ahli rumah tu baca Quran. Rumah-rumah yang ahli rumah tu baca Quran. Tuan-tuan, dalam ibadat ni kita boleh tengok apa yang Rasulullah tunjuk kepada kita. Afdal main sembahyang jemaah di masjid. Orang lelaki khususnya, orang perempuan juga tidaklah ketinggalan, walaupun dia ada pandangan tentang mana yang lebih afdal. Cuma kita kata tuntutan untuk hadir berjemaah juga dituntut juga kepada wanita jugalah secara umumnya. Cuma ibadat solat fardu tu di masjid lah paling afdal. Cuma Rasulullah juga pesan dalam hadis yang lain, dia kata apa? Sembahyanglah sunat di rumah, jangan tak sembahyang langsung di rumah. Supaya tidak jadi rumah kamu tu seperti tanah perkuburan. Supaya rumah kamu tak jadi seperti tanah. Maksudnya apa tanah perkuburan? Maksudnya tanah perkuburan tu orang tak buat apa-apa. Semua dah tak beramal dah, semua dah sunyi sepi dah, tak mati dah. So, Rasulullah suruh isi rumah dengan ibadat. Jadi apa ibadat yang kita buat di masjid ni, kita bawa juga di rumah kita tu, kita isi rumah kita tu dengan amal-amal soleh. Sebab amal-amal soleh itulah menjadi asbab turunnya rahmat Allah, turunnya keberkatan daripada Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan amal tadi, dan juga pada tempat yang dia duduk tadi. Jadi Tuan Syekh bawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Nas Al-Marwazi dengan sanadnya, yang kita boleh ambil hari ini sebagai galakan dalam beramal. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, innal baita idza quri'a fihi al-Quran hadaratul malaikah. Sesungguhnya sesuatu rumah itu, sesebuah rumah itu, apabila dibacakan di dalamnya Al-Quran, tahadaratul malaikah, rumah itu akan dihadiri oleh malaikat. Ini malaikat rahmat Allah Ta'ala. Wa tanakkaba ini menjauhi, taba'adat anhu syayatin, dan akan menjauhi dari rumah itu akan syaitan akan menjauhi daripada rumah. Buktinya tuan dalam hadis yang cerita tentang kelebihan kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Surah Al-Baqarah itu ada hadis yang sebut dengan jelas, kita bila baca insya-Allah jin dan syaitan akan menjauhi daripada rumah itu. Jadinya apabila dibacakan Quran di dalam satu rumah, malaikat rahmat akan hadir dan syaitan akan menjauhi. Wattasa'a ala ahli, dan rumah itu akan menjadi luas kepada ahlinya. Maksud luas ni luas
yang kita sebut luah yang berbentuk luah dari segi keberkatannya. Rumah tu tidak menjadi satu tempat yang sempit dada. Rumah tu akan menjadi sumber ketenangan kepada ahli rumah. Ini barakah daripada bacaan Quran. Wattasa'a ala ahli wa kathura khairuhu, dan akan menjadi banyak kebaikan dalam rumah itu. Akan datang banyak kebaikan di dalam rumah itu tadi. Wa qalla syarruhu, dan akan menjadi sedikit kejahatan dan keburukan dalam rumah. Maksudnya keberkatan kitabullah itu apabila dibacakan dalam rumah tersebut. Jangan kita biar duduk atas reha saja kan. Quran alhamdulillah tetap tempat tinggi lah, ada reha saja. Dengan bacaan itulah akan terhasilnya, akan turunnya rahmat dan kebaikan. Wa innal baita, dan sesungguhnya sesebuah rumah itu, idza lam yuqra fihi al-Qur'an hadarathu syayatin, sesungguhnya sesebuah rumah itu apabila tidak dibacakan padanya Al-Quran akan dihadiri oleh syaitan. Wa tanakkabat anhul malaikah, dan malaikat rahmat akan menjauhi rumah tersebut. Na'udzubillah min dzalik, tak dijauhkan. Wa dhaqa 'ala ahli, dan rumah itu akan menjadi sempit kepada ahli. Maksud sempit itu bukanlah sempit saiz fizikal itu sempit yang melibatkan sempit keberkatan, sempit jiwa dan sebagainya. Wa dhaqa 'ala ahlihi wa qalla khairuhu, dan menjadi kuranglah kebaikannya. Wa kathura syarruhu, dan banyak sekali lah akan menjadi banyak keburukan dan kejahatan di dalam rumah itu. Dan Tuan Syekh juga sebut dalam hadis yang hampir sama ini ada beberapa riwayat yang lain daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada riwayat Imam Ibn Sirin rahimahullah. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menyokong akan hadis yang kita bacakan tadi, kebaikan bagi isi rumah dan ahli rumah apabila rumah itu ada bahagian daripada bacaan Al-Quran dalam rumah tersebut. Jadi kalau suami pun baca walaupun satu muka, isteri pula baca, kemudian anak-anak pula baca, jadi rumah itu akan jadi rumah yang hidup bacaan Al-Quran dalam rumah tersebut. InsyaAllah moga-moga akan terhasillah kebaikan dalam rumah itu. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni daripada Sayyidina Anas dan juga Sayyidina Jabir radhiyallahu anhuma, daripada baginda Nabi SAW, baginda Nabi bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum." Perbanyakkanlah baca Quran di rumah-rumah kamu. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kamu. Fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah-rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran, yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu, akan jadi sikitlah kebaikan dalam rumah itu. Wa yakthuru syarruhu, dan jadi banyaklah keburukannya. Wa yadhiqu ala ahli, dan akan jadi sempitlah rumah itu kepada ahlinya. Hadis ini juga diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Jadi banyak sekali kebaikan daripada ibadat kita membaca kitabullah ini. Kemudian Tuan Syekh juga bawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Sayyidina Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW keluar pada suatu hari. Wa nahnu fi suffati, dan ketika itu kami tengah berada di suffah. Suffah ni tuan-tuan faham, tuan-tuan yang biasa pergi umrah tahu lah kan, di Masjid Nabawi itu ada satu tempat kawasan panggil, yang di belakang makam tu tempat dia panggil tempat ahlu suffah, tempat sahabat-sahabat yang tidak ada tempat tinggal sendiri, dia akan berhimpun di luar masjid. Tempat tu dia duduk dan dia akan makan apa yang dimakan oleh Rasulullah, apa yang sahabat-sahabat sedekahkan, itulah orang ni. Mereka inilah yang akan sentiasa hadir dalam majlis-majlis dengan Rasulullah SAW. Kalau kita sebut dengan Nabi yang lebih tepat ni lah orang golongan fuqara di kalangan sahabat duduk di situ, ahlu suffah. Jadi Sayyidina Uqbah kata ketika itu kami duduk di tempat itu, faqala, Nabi SAW pun bersabda, Nabi mai pada kami dan Nabi sebut,
ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiqi wa ya'ti binaqataini kaumawaini ay 'azimatay as-sanam min ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Rasulullah tanya sahabat-sahabat yang duduk di tempat Abu Sufah ni. Rasul tanya, siapa dari kalangan kamu yang suka untuk dia keluar pada setiap hari pergi ke tempat yang jauh sikit, nama Buthan, ataupun tempat lagi satu Rasul sebut Al-Aqiq, tempat kan, pergi satu tempat di Mekah tu, di Madinah tu, tanah tempat tu, dan dia pergi ke Buthan itu, lalu dia pergi dan dia mendapat 2 ekor unta, 2 ekor unta kau mawaini, yakni besar dia punya tulang dia, bonggol, maksudnya unta besar lah. Siapa yang suka kalau dia keluar pergi tempat tu dan dia boleh dapat 2 ekor unta. Dan kita katalah, kalau ayat kita ni, siapa yang mau pergi ke masjid tadi dapat 2 ekor unta boleh balik rumah. Kita hari ni kan, kalau dapat 2 ekor ayam pun orang dah rumun dah. Sebab ayam mahal kan. Dapat 2 ekor unta besar. Dalam keadaan kamu tidak perlu melakukan perkara-perkara yang memutuskan silaturahim dan juga tidak melakukan dosa. Maksudnya kamu pergi itu kamu akan dapat secara halal. Kamu akan dapat 2 ekor unta yang besar ni secara yang kata secara yang sah. Memiliki 2 ekor unta yang besar. Ai min tariqin sahlin halal, dengan jalan yang senang dan jalan yang halal. Qulna ya Rasulullah kulluna yuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, tentulah kami semua suka. Tentulah kami semua nak. Kami ni orang susah kau dapat 2 ekor unta ni. Kita 2 ekor unta lah ni kalau besar tu paling kurang 10,000 lah duit Malaysia ni. Setiap hari pula tu. Setiap hari dia dapat 10,000. Kulluna yuhibbu dzalika. Kami semua suka Rasul kalau dapat macam tu. Faqala, Rasul tersebut, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam aw yaqra'a ayataini min kitabillah fahuwa khairul lahu min naqataini. Rasul kata apa? Kalaulah seseorang kamu keluar daripada rumahnya pada waktu pagi, lalu dia menuju ke masjid, fayata'allam, lalu dia belajar, aw yaqra' ataupun baca, belajar ataupun baca ayataini, 2 ayat saja, min kitabillah, daripada kitabullah, fahuwa khairul lahu min naqataini. 2 ayat yang dia baca itu, 2 ayat yang dia belajar itu adalah lebih baik, lebih afdal nilainya daripada 2 ekor unta yang sainya besar. Besar sekali pahala yang Rasul sebut ni. Baca 2 ayat. Ustaz nak kena keluar ke masjid kan? Bila sebut masjid tu secara ghalibnya tu, secara apa? Secara kebiasaannya. Cumanya kita keluar pergi ke masjid ataupun tempat-tempat pengajian yang mana kita belajar ataupun kita baca Quran di dalam rumah Allah tadi. Rasul sebut lebih baik daripada 2 ekor unta yang besar. Lebih besar pahala dia daripada kita menyedekahkan, kita memiliki unta, nilainya lebih tinggi, lebih besar daripada 10,000 tu tadi. Dia kuranglah 10,000 tu anggaran kita. Wasalasun, kalau dia baca 3 ayat, khairul lahu min salasin, lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un, dan kalau dia baca 4 ayat, kalau dia belajar 4 ayat, khairul lahu min arba', lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan dengan bilangan ayat yang dia baca dan belajar itu, dengan itulah ganjaran pahala yang lebih besar daripada unta-unta yang besar yang dia dapat. Contoh orang nak keluar pagi-pagi, dia mai kelas kelas tadarus, ataupun dia mai kelas ngaji Quran, belajar dengan ustazah, mungkin dapat 1 muka surat saja. Tapi 1 muka surat tu contohnya hari itu dia dapat 5 ayat. Walaupun belajar sikit-sikit, dia dapat 3 ayat, 4 ayat baca, ganjarannya lebih besar daripada unta yang bersaiz besar. Ini yang Rasulullah SAW sebut pada sahabat. Ini contoh hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang sahih, jelas sebut tentang kemuliaan dan ketinggian, kelebihan daripada ibadat membaca Al-Quranul Karim. Kemudian
Banyak lagi hadis-hadis dan kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Tuan Syekh. Banyak ni kita ambil lah setakat masa yang kita ada tuan. Satu lagi kelebihan membaca Quran ini, tilawatul Quran jila'un lil qulub. Hati ni tuan, hati kita ni dia terdedah kepada gelap, berdebu, berabuk. So berabuk ni kiasan kepada kesan kepada dosa. Hati kita akan jadi kerak, hati kita akan jadi berkarat disebabkan kesan-kesan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah amalan yang boleh menjernihkan balik? Maksud jila ni menjernihkan balik, membersihkan balik hati-hati yang telah terkotor dengan sebab dosa-dosa ni adalah membaca Al-Quran. Orang yang banyak baca Quran, insya-Allah hatinya akan makin bersih. Hati dia akan makin suci, hati dia akan makin jernih dan hatinya akan makin bercahaya. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati kita ini, hati kita lah, dia akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Hati kita begitu. Dan Rasulullah, hati inilah tempat yang menjadi penentuan. Kalau hati itu bersih, hati itu jernih, hati itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh badan tuan dia yang ni, solehlah orang itu. Kalau hati itu sakit, hati itu kotor, maka sebaliknya lah, maka jadi buruklah seseorang itu. Hati itu penentu. Jadi Rasul kata hati ini boleh jadi berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Iza asabahul ma', apabila besi itu kena air, besi terdedah pada lembab dan basah, dia boleh berkarat. Ini kita terdedah pada dosa ni, maka hati itu akan jadi berkarat. Qila ya Rasulullah, sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa ma jila'uha, apakah yang akan menghapuskan karat itu, yang akan bagi dia berkilat balik, yang akan bagi dia bersinar balik? Qala, Rasulullah SAW berjawab, kasratu zikril mauti, banyak mengingati mati, wa tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Dua penawar, dua rawatan kepada hati kita yang gelap ini, kepada hati kita yang terang. Rasulullah sebut, banyak ingatkan mati dan banyak membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini perbincangan kita tentang cabang iman yang ke-19, iaitu memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Moga-moga ada kebaikan pada kita bersama untuk kita tingkatkan himmah kita untuk kita cintakan membaca kitabullah dan mengagungkan kitabullah ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.